Kalau silap, saya tak boleh nak bantulah sebab jawapannya betul salah aja. Bukan jawapan tu betul salah ABC lah. Cuma apa yang awak jawab kalau salah saya tak boleh nak betul kan jawapan awak. Ha. Kalau awak jawab betul, betul lah alhamdulillah. Ha? Tapi kalau silap tu markah yang akan keluar dengan markah yang kita silap tu lah. Jadi biar faham betul-betul berkaitan dengan tajuk ini. Tak perlu hafal. Ada benda yang perlu hafal lah. Jangan tak perlu hafal nanti kan awak masalahkan ustaz pula. Ustaz tu suruh hafal. Bukan. Faham tu yang penting. Hafal poin-poin itu penting juga. Tapi bila kefahaman ada tu, dia akan sangat membantu. Terutamanya bahasa Arab. Kerana soalan yang saya buat ni, soalan ini saya tidak ambil, saya olah. Faham tak? Saya olah dengan situasi dan juga bahasa. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Mungkin lebih mudah lah dari segi penggunaan bahasa tu, tapi kalau kita tak faham bahasa Arab akan jadi masalah. Kalau kita hafal saja dalam kitab fiqh manhaji tu mungkin kita tak akan jumpa lah, tapi kalau kita faham dan kita boleh reti bahasa Arab, benda-benda yang asas saja, maka kita akan dapat faham. Okey. Jadi apa yang saya nak bincang dengan pelajar petang ini ialah bagaimana kalau pengiraan bagi mudharabah. Pengiraan mudharabah. Sebagaimana kita tahu, mudharabah, al-mudharabah dengan nama lain mudharabah apa dia? Nama lain dia. Jawab. Al-Qirat. Al-Qirat. Bagus. Al-Qirat. Dan jangan tertukar dengan Al-Qardu. Jangan. Dia bukan Al-Qardu. Ni. Al-Qardu ni ialah hutang. Ini hutang. Baik. Ini hutang. Qirat ini ialah mudharabah. Qirat ini ialah mudharabah. Jadi dua-dua penggunaan qirat mudharabah tu digunakan. Jangan bertukar dengan hutang. Penggunaan dalam bahasa bila sebut qarada. Kenapa ni? Dia crash. Dia sudah crash. Jadi qarada, muqarada, qarada yuqaridu muqaradatan. Bila sebut muqaradah ni qirat lah daraba yudaribu mudarabatan. Jadi kadang-kadang soalan tu bila sebut qarada yuqaridu. Kalau yaqtarib, iqtarada. Iqtarada. Iqtarada ni maksud dia ialah berhutang. Iqtarada maksud berhutang. Berhutang kalau iqtarada. Yaqtaridu, iqtarada yaqtaridu. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab takut awak keliru kalau baca soalan dalam exam nanti. Jangan tertukar. Kalau qarada yuqaridu. Ini baru mudharabah, baru qirat ni. Kalau iqtarada berhutang ni mudharabah. Okay. Kita masuk kepada apa yang kita nak bincangkan petang ini, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak kira. Okey, contoh situasi kita beri. Dia kata dafa'a Zaidun, contoh kita kata RM100. 100, saya tulis ni 100 dinar. Ila Khalidin. Mudharabatan. Dafa'a Zaidun. Zaid telah memberi Zaid 100 dinar kepada Khalid sebagai mudharabah. Okey. Biasanya dalam soalan dia akan sebutlah berapa nisbah keuntungan. Ingat, sebagaimana kita maklum, dalam keuntungan dalam syarikah, perkongsian ataupun mudharabah, ialah dia tidak boleh memberi nilai tetap.
dia kena portion. Portion sama ada 1/2, 1/3 ataupun peratus. Peratus pun portion jugalah sebenarnya. Keuntungan tidak boleh diberi dengan satu jumlah yang tetap. Sama ada jumlah tersebut kita kata keuntungan ataupun kita kata sebagai gaji bulanan. Ratibun syahri. Gaji bulanan. Okey. Dia ni rakam kongsi kita tapi kita beri dia gaji bulanan. Itu tidak sah sebagaimana dalam kitab sebut. Dan itulah kaedahnya. Kerana dia ini rakam kongsi. Jadi dari segi ar-ribhu mesti dalam bentuk nisbah. Nisbah makna bahagian dan peratusan, bukan daripada jumlah atau nilai tetap. Itu kena ingat tu. Ini memang confirm soalan tubik ni. Cuma dalam bentuk olahan yang bentuk berbeza je. Okey. Dan kena ingat juga ni juga awak akan terlibat nanti. Awak masuk di alam pekerjaan, awak buat apa-apa, contohnya nak buat perkongsian, nak buat syarikat, nak buat pelaburan, benda konsep sama. Maknanya kalau dia menjanjikan satu jumlah yang tetap sebagai keuntungan, padahal kita ini sebagai rakam kongsi, maka itu telah menyalahi konsep mudharabah dalam Islam atau konsep syarikah dalam Islam. Okey, soalan saya nak tanya. Apa beza syarikah dengan mudharabah? Apa beza syarikah dengan mudharabah? Siapa boleh jawab? Apa beza syarikah dengan mudharabah? Rasa saya pernah sebut dulu ni kan? Tak ada jawab lagi. Syarikah dengan mudharabah, apa beza? Cepat. Apa beza syarikah, al-musyarakah dengan al-mudharabah? Apa beza dia? Semuanya perkongsian. Cuma apa? Bukalah mic tu. Nampak mulut je gerak. Mana saya dengar? Siapa nak cuba? Senyap je ni. Faham tak ni Ustaz ajar ni? Akhir sem lah ni. Kalau mudharabah tu kerjasama antara satu pihak untuk memberi modal. Lepas tu kalau musyarakah ni kerjasama antara dua atau lebih pekongsi. Dah apa bezanya? Bezanya bagi modal, Ustaz. Bagi modal? Apa? Macam mana tu? Modal perkongsian. Dah syarikat dah ada modal? Terang sikit lagi. Siapa lagi? Siapa nak cuba lagi? Kalau mudharabah tu seorang keluarkan modal, seorang lagi meniagakan modal tu. Kalau syarikat semua orang keluarkan modal. Okey, siapa nak Ghaziah? Betul. Mudharabah ni beza dengan musyarakah. Dia semua bentuk perkongsian. Mudharabah ni satu pihak saja keluarkan modal. Satu pihak lagi tak ada keluarkan modal. Adapun musyarakah, kedua-duanya mengeluarkan modal dan kedua-duanya melakukan pekerjaan lah. Jadi mudharabah ni satu pihak saja yang keluar modal, dia tak buat apa. Dia keluar modal je. Satu pihak lagi amil. Jadi pihak yang keluar modal tu panggil sahibu ra'sil mal. Ini pemodal. Okay. Yang satu lagi ialah dia panggil amil. Amil ialah pekerja. Rakam kongsi lah. Tapi rakam kongsi ni dia tak keluar modal. Amil mudharabah dia. Amil mudharabah.
Kalau ikutnya amil mudharabah. Jadi Ra'sul Mal sini kena ingat, Ra'sul Mal dalam istilah ada dua, Ra'sul Mal salam satu. Ra'sul Mal salam merujuk kepada bayaran salam, bayaran upah yang kita dahulukan. Ni sini Ra'sul Mal, ni Ra'sul Mal mudharabah. Jadi pemodal tu kita panggil al-malik, kita sebutkan juga sebagai al-malik, pemilik. Kalau pekerja ni amil lah, memang kita guna istilah amil lah. Jadi malik, pemilik modal, kita panggil malik atau sahibur ra'sil mal. Samalah sama je. Faham? Jadi satu pihak saja yang mengeluarkan modal. Adapun musyarakah, semua dalam tu mengeluarkan modal dan semuanya melakukan pekerjaan tersebut. Okey. Kemudian kita masuk kepada baru nak masuk ni. Contoh tadi. Tak habis ke contoh? Ini ayat dia. Dafa'a Zaidun 100 dinar. Mi'ata dinarin, 100 dinar kepada Khalid mudharabatan. Berapa syaratnya? Warribhu bainahuma, ribih, keuntungan antara mereka katakanlah munasafatan. Munasafatan apa maksud? Munasafatan makna separuh daripada nisfun. Nasafa yunasifu munasafatan. Ni kalau istilah ni jumpa munasafah secara separuh. Makna keuntungan tu dibagi separuh, 1/2 ataupun 50%, 50%. Okey, faham? Jadi dia kata modal RM100 diberi kepada Khalid sebagai mudharabah untuk dia berniaga. Khalid ni jadi apa ni? Khalid jadi amil. Zaid ni ialah malik, pemilik Ra'sul Mal. Khalid ni amil. Ya. Ribih dia ialah munasafatan. 1/2. Makna masing-masing dapat separuh. Kemudian apabila diberi duit kepada Khalid pun berniagalah. Berniaga, akhirnya dapat untung. Katalah keuntungannya berapa? Dia niaga dapat untung 1,000 dinar. 1,000 dinar sebagai keuntungan. Ar-ribhu. Lepas daripada tamat tempoh, katakanlah sampai tempoh yang selesai mereka nak tamatkan perkongsian tu, dikira-kira untungnya berapa? Untungnya 1,000. Okay. 1,000 ni untung. Bagaimana nak dapatkan untung? Soalan tu. Keuntungan mudharabah ini hanya dapat dipastikan selepas. Ni kena tahu ni. Keuntungan. Kalau ada soalan, kalau suruh kira, jangan tersilap ni. Keuntungan ribih ni, kalau sini kita jelas lah dia kata untung 1,000, betul lah. Kalau jual 1,000 makna untung yang bersih. Kalau dia kata macam ni, dia kata, dan dafa'a Zaidun mi'ata dinar ila Khalidin mudharabatan. Zaid memberi 100 dinar kepada Khalid sebagai mudharabah. Waribhu bainahuma munasafatun. Dan ribih di antara keduanya, munasafatan, sorry. Keuntungan antara keduanya secara separuh. Maka katakanlah setelah dia tamat tempoh mudharabah, sebelum kita andaikan 1,000 tadi, macam mana nak dapat 1,000 ni? 1,000 ni kita KIV dulu. Andai kata setelah habis proses akad mudharabah, harta yang terkumpul ialah harta yang terkumpul. Majmu' mali syarikah contohnya. Himpunan harta syarikat itu katakanlah 1,100 dinar. 1,100 dinar. Okay. Sekarang ni berapakah keuntungan? Keuntungan jangan ambil 1,100 ni. Jangan ambil 1,100 dinar. Kerana sebelum keuntungan diberi mesti ditolak dulu. Pertama, kena tolak kalau ada kerugian, khasarah.
hutang dulu sorry. Kalau ada hutang kena bayar hutang dulu. Duyun syarikah. Ada hutang syarikat kena selesai dulu. Kalau dalam contoh ada hutang lah, 1,100 tu kena tolak dulu dengan hutang. Jadi untung tu tak boleh kira lagi. Lepas itu, lepas tolak hutang, kemudian kena apa? Kena istifa ra'sil mal. Jadi di sini kalau ada rugilah. Kalau contoh kita nak kita letak sebelum istifa kita letak tu. Sebelum tu jabril al-khasarah. Ini tak ada dalam kitab ni, cuma saya nak ringkaskan, nak memberi pemahaman kepada awak. Yang kedua kita jab al-khasarah. Kena kita kata tampung kerugian. Jabrul khasarah kena tampung kerugian. Jadi kalau ada rugi-rugi kena tampung dulu. Okay. Dalam konteks jabrul khasarah ni termasuklah istifa ra'sil mal. Mesti sempurnakan modal. Modal dipulangkan terlebih dahulu. Okey, jadi dalam konteks kita ni, yang didapat 1,100 kena tolak dulu modal. Tolak modal dulu. Maknanya dalam sini modal berapa? 100 dinar. Tolak 100 dinar dulu. Barulah akhirnya dapat apa? Dapat ar-ribhu, dapat keuntungan. Jadi keuntungan dalam contoh kita tadi ialah 1,000 dinar. 1,000 dinar. Jadi bagi 2, berapa dapat? Zaid akan dapat apa? Zaid akan dapat 500 dinar plus 100 dia modal. Jadi ribih dia, untungnya 500 dinar je. Untung dia. Ini ribih dia. Ini ribhun. Jadi hakikatnya dapat 600 lah 600. Tapi kalau tanya berapakah keuntungan yang dapat oleh Zaid, jangan campur dengan 100 ni. Ingat, kalau tanya berapa keuntungan, jangan tertukar. Jangan campur 100 ni. Bila tanya untung, kira untung je. Untung 500 dinar. Okey, Khalid dapat apa Khalid? Khalid jelas lah sebab dia modal tak ada. Dia akan dapat 500 dinar. Ini ribih. Mudah je. Awak tak belajar muktamah pun orang boleh jawab ni. Mudah je ni. Okey, boleh tak? Boleh. Tapi kalau tanya mana apa? Kalau tanya berapa kesemuanya kena tambah. Tapi kalau tanya berapa keuntungan? Keuntungan setiap daripada mereka itu, maka kena kira untung sahaja. Kena kira untung sahaja. Jadi perhati elok-elok soalan tersebut. Soalan tak banyak tapi masa yang dah diperuntukkan lebih kurang sejam lah. Sejam. Sebab ada pengiraan dan juga ada soalan yang perlu kepada pengiraan tu lah. Okey. Saya rasa apa lagi? Rasa cukuplah setakat tu kot. Berkaitan dengan contoh pengiraan ni. Boleh faham Cuma pesanan sekali lagi, tolong baca betul-betul dua tajuk tu, mudah saja dua tajuk itu, syarikah dan juga mudharabah. Awak tengok video je lagi senang. Awak baca, penerangan tu boleh rujuk kepada video. Saya dah upload dah dalam klip tu. Syarikah ada 5 video pendek, mudharabah ada 2 video saja. Okey, petang ini pastikan tengok apa nama ni? Tajuk wadiah. Okey. Semua dah ada ni. Tolong buka kamera sekali, kita nak print screen sekali. Sebelum tu ada soalan? Ustaz,
Ustaz, ujian nanti berapa soalan? Ha? Ujian nanti berapa soalan? 16 soalan. 16 soalan ni sikit je. Hanya 16 soalan saja. Apa lagi awak nak ni? Musim PKP ni. Belajar dalam online. Kelas tak payah mari tak? Makan dah ada orang sedia. Kalau duduk rumah lah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada kan? Ya, Macam mana nak print screen ni? Tekan print screen je tak? Okey. Buat gesture macam mana? Macam ni ke? Ke macam ni? Okey. Ada yang tak on kamera dulu, on kamera dulu. Ada yang tak on tu. Oh, macam-macam black metal pun ada tau. Oh. Okey. 1, 2, 3. Macam ni ke? Okey. InsyaAllah kelas kita untuk petang ni cakap itulah. Ada apa-apa perkembangan nanti saya akan maklum balik. Tapi harapan saya pastikan lihat video tu. Belajar dan dengar betul-betul, faham betul-betul. Dan jawab elok-elok lah nanti masa yang kita akan tetapkan untuk ujian kedua. Okay, sekadar tu saja untuk petang ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Masih Ustaz. Syukran Ustaz. Sama-sama. Apa tu? Syukran. Oh, buat macam tu pula. Ustaz, exam berapa hari bulan Ustaz? Nanti ni maklum. Oh. Jangan maklum.